Perhatikan, beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, ya. Ya. Kemudian berkumu-kumu, ya, memasukkan air ke dalam hidungnya dan mengeluarkannya, ya. Jadi di sini ada 3 perkara. InsyaAllah kita dah baca sebelum ni, ya, dalam hadis-hadis sebelum ni. Berkumu-kumu, ya, memasukkan air ke dalam hidung dan menghembusnya keluar. Ini 3 perbuatan yang berbeza, ya. Baik, ada perbincangan di kalangan para ulama, adakah berkumu-kumu masukkan air, ya, madmadah, istinsyaq, istinthar. Berkumu-kumu masukkan air hidung dan keluarkannya, adakah dia perkara yang wajib dalam wudu ataupun tidak? Ya, ada perbincangan di antara para ulama. Boleh kita kata ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama seperti mana pendapat jumhur, ya, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, seperti mana mazhab Syafi'i yang kita lihat yang diamalkan oleh masyarakat, ya, di negara kita, ya, di mana mereka berpendapat bahawa hukum berkumu-kumu, masukkan air dan menghembusnya adalah sunat, ya, digalakkan, bukan wajib, ya. Hujah mereka adalah ayat, keumuman ayat, ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang menceritakan, yang menjelaskan tentang cara berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ya, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu bangkit untuk solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuh muka kamu dan kedua tangan kamu sehingga ke siku. Jadi mereka berpegang dengan keumuman ayat, basuhlah muka kamu. Mereka kata, ya, pendapat jumhur kata, Allah kata basuh muka. Allah tak kata kumu-kumu, Allah tak kata masukkan hidung dalam, masukkan air dalam hidung dan keluar. Tak ada. Allah kata basuh muka. Maka cukup dengan orang itu dalam berwudu untuk membasuh mukanya sahaja, ya. Hal ini berbeza dengan pendapat dalam mazhab Hanbali, ya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa berkumu-kumu, istinsyaq dan istinthar hukumnya adalah wajib, ya, dengan erti kata tak sah wudu kalau tidak dilakukan, ya. Dalilnya apa? Ayat yang sama. Ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, ya. Kerana mereka mengatakan bahawa berkumu-kumu, cuba fuqaha sikit, fikir. Mereka mengatakan berkumu-kumu dan membasuhkan hidung, istinsyaq dan istinthar, apa? Termasuk dalam muka, termasuk dalam proses membasuh muka, ya. Satu, ya, mereka berhujah dengan ayat, dan yang keduanya mereka berhujah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa kerana itu cara Rasulullah berwudu, ya, seperti mana yang kita lihat dalam hadis Uthman ini, ya, di mana dia mengatakan Uthman menyandarkan perbuatan dia berwudu ini kepada Nabi. Dia mengatakan begini aku melihat Nabi berwudu. Jadi kita melihat bahawa sunnah yang menjadi penjelas kepada Al-Quran. Rasulullah apabila berwudu, baginda berkumu-kumu dan istinsyaq dan istinthar. Tak ada hadis yang mana menunjukkan bahawa Rasulullah pernah meninggalkannya, ya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan bahawa baginda dalam banyak hadis, seperti mana hadis ini dan hadis yang berikutnya yang kita akan baca, di mana perbuatan yang sama dilakukan, berwudu, berkumu-kumu, ya, dengan memasukkan air dalam hidung serta mengeluarkannya. Jadi dapat kita simpulkan bahawa, ya, pendapat yang rajih adalah yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, insya-Allah, ya. Jadi kena beringatlah bahawa hukumnya adalah wajib, ya, berkumu-kumu dan memasukkan air dalam hidung. Saya ingat kumu-kumu mungkin senang, tapi bila bab masukkan air dalam hidung ni, dia kena praktis sikit, ya. Kumu-kumu apa? Memasukkan air dalam mulut, itu je? Tak, kena digerak-gerakkan, ya, kena. Kalau masukkan air dalam mulut saja, keluarkan balik, itu bukan kumu-kumu,
ya. InsyaAllah jelas, ya. Istinsyaq seperti mana kita telah sebut sebelum ni, masukkan air dalam hidung, itu satu kerja, kena masuk, kena tarik, ya. Bahkan dalam hadis mengatakan wabaligh fil istinsyaq, dan kau kena kumur-kumur secara apa, bersungguh-sungguh, kena snot betul-betul. Itu kerana itu sunnahnya, ya. Cuma Rasulullah kata illa an takuna shaiman, kecuali engkau berpuasa. Jadi kita kena bersungguh-sungguh di dalam beristinsyaq, iaitu memasukkan air dalam hidung. Jadi kena perhatikan, kerana perkara ini adalah wajib, ya. Jadi bila dah masuk tu, kena pastikan bahawa dia dikeluarkan semula, kerana itu juga satu proses yang wajib. Jangan masuk terus hilang, terus masuk dalam halkum, telan, ya. Kalau dalam wuduk, kalau dalam puasa, batal lah. Sebab tu dilarang daripada kita bersungguh-sungguh, ya. Jadi kena beringatlah, ya. Dan dapat juga kita katakan bahawa di dalam bab berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya, ya, sunnahnya seperti mana yang dapat kita lihat, ya, beliau lantas, ya, mencelupkan tangan kanannya ke dalam air itu, ya, kemudian berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur kalau kita gunakan tangan lah, ya, dengan memasukkan air dengan tangan kanan, ya. Begitu juga dengan istinsyaq, masukkan air dalam hidung, iaitu dengan menggunakan tangan kanan, ya. Tapi perhatikan bila kita nak hembus, sunnahnya adalah dengan menggunakan tangan kiri, ya. Hal ini seperti mana dalam athar daripada Ali bin Abi Talib, bahawa apabila dia berwudu, ya, dan istinsyaq, Ali bin Abi Talib, ya, menggunakan tangan kanannya, dan apabila dia istinthar, iaitu menghembuskan, dia menggunakan tangan kirinya, ya, dalam proses nak istinthar tadi itu, ya. Dan Ali mengatakan bahawa inilah cara taharah Nabi. Jadi Ali bin Abi Talib menyandarkan perbuatannya juga seperti mana Uthman, ya, dalam hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah sahih, ya, daripada riwayat Imam An-Nasa'i. Juga dalam sunnah yang boleh kita buatlah, ini semua nak kena praktis, saya ingat. Ya, lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang mengatakan bahawa kumur-kumur dengan istinsyaq, istinthar ni sunat. Jadi bila dah kata sunat pun dia lemah lah nak praktis tu, ya. Sunnahnya apabila berkumur-kumur, perhatikan, bila kumur-kumur dengan istinsyaq dan istinthar, dengan sekali harum. Sekali harum macam mana? Masukkan air dalam mulut dengan sedut sekali. Jadi dia mungkin nampak macam susah sikit, ya. Seperti kerana itu dalam lafaz Bukhari dan Muslim, Rasulullah berwudu, di mana dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahawa Rasulullah berkumur-kumur dengan istinsyaq, ya, dengan 3 kali harum. Maknanya apa? Rasulullah mengangkat tangannya untuk berwudu dan istinsyaq 3 kali. Apa artinya? Maknanya Rasulullah berkumur-kumur dengan istinsyaq dengan serentak. Kalau tidak, tak jadi 3 harum. Kalau wudu 3 kali, ini dah 3 kali dah. Istinsyaq pula 3 kali, itu dah jadi 6 kali. Tapi dalam lafaz saja mengatakan 3 kali harum, ya. Jadi menunjukkan bahawa baginda melakukan kumur-kumur dengan memasukkan air dalam hidung dengan sekali harum, ya, sebanyak 3 kali, ya. Walau bagaimanapun kita mengatakan bahawa ini adalah perincian sebegini adalah sunnah, ya. Yang ini nak buat 3 harum tadi tu, ya. Kerana secara umumnya bagaimanapun seorang itu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkan, itu memadai kewajipan yang sepatutnya, yang dituntut, ya. Baik.